usahawan. Ya. Dan ambil satu lagi contoh, misalnya bas persiaran. Bas juga, bas. Tapi bas persiaran ni pelesenan dia tu di bawah Kementerian Pelancongan. Jadi sekarang ni kita melalui SPAD ni kita akan dapat memusatkan semua ni bidang-bidang kuasa, bidang-bidang tugas yang sebelum ni diagih-agih di antara 13 kementerian dan agensi kerajaan. Jadi bila kita nak memusatkannya, saya kira ini satu-satunya jalan keluar ya untuk membolehkan kita menambah baik lagi ni hikmat pengangkutan awam darat. Itulah niat utama. Tapi ada pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa dengan terlaksananya SPAD nanti barangkali kuasa menteri akan kurang ataupun terhakis sama sekali. Jadi apa komen? Ya, memang ada pihak khasnya kawan-kawan saya dari parti lawan. Itu pun sebelum rang undang-undang ni dibentang pun mereka dah mempertikaikan. Tapi seperti mana yang saya sebut tadi, kalaulah sesuatu bidang kuasa ataupun bidang tugas umpamanya pelesenan yang saya sebutkan tadi, itu sememang dia di bawah lembaga ataupun agensi yang lain, bukannya di bawah MOT. Tapi bila diambil alih oleh SPAD, ini satu saya rasa ianya tidak sekali-kali menghakiskan kuasa ataupun bidang tugas kementerian saya. Lebih lagi SPAD ini pun walaupun di bawah GPM, tetapi ianya tetap bersama dengan MOT saya. Ini dalam usaha untuk menangani public transport. Itu sebabnya saya kata kadang-kadang kita nak synergize ataupun kita nak menggabungkan, menggemblengkan tenaga semua pihak ni yang berkepentingan dalam pengangkutan awam. Nah, mungkin kawan-kawan kita dari parti lawan tu dia ternampak ataupun sengaja ternampak. Ya. Saya juga tertarik hati dengan apa yang dilaksanakan ataupun yang dicadangkan oleh Yang Berhormat, iaitu berkaitan dengan AES ini, iaitu Aerial Electronic Surveillance, kalau tak salah. Automated Enforcement System. Jadi agaknya itu juga apakah sudah menunjukkan satu kesan yang positif pada pandangan Yang Berhormat sendiri? Ya, itu pun merupakan salah satu sub NKRA ataupun salah satu dimensi yang dikenal pasti. Sebab kita memang nak berusaha untuk mengurangkan kemalangan jalan raya seperti mana yang disarankan tadi oleh Saudara Nizam. Dan itu bukanlah sekadar impian, kenalah kita berikhtiar. Dan lagipun selama ini kita juga kedengaran banyak adanya seringkali adanya rungutan orang ramai, kononnya penguatkuasa ada yang terjebak pada penyelewengan dan sebagainya ataupun penyalahgunaan kuasa. Dan itu sebabnya bila kita nak memperkenalkan sistem ini, AES ini, saya kira ada dua objektif, ada dua matlamat dapat kita tepati. Satu, pengurangan kes-kes kemalangan jalan raya, dan satu lagi pengurangan rasuah. Sebab ini dia secara automatik dan bukannya kita nak kita nak buat secara manual. Itulah bezanya. Dan ianya dijangka akan bermula tahun ini. Kalaulah semuanya tak ada rintangan yang lain, dan sebaik saja rang undang-undang pindaan akta pengangkutan jalan, Road Transport Act dipindah, maka ianya akan dan peralatan AES ini akan diletakkan di sepanjang highway atau hanya ditumpu di bandar-bandar? Memanglah yang dia ni ada ciri-ciri yang mungkin berbeza daripada tanggapan setengah golongan. Sebab yang ini bukanlah secara berselindung kita nak pasang. Dia macam kamera. Ya, memang kamera. Dan ianya akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah pun dikenal pasti sebagai lokasi kemalangan jalan raya. Di black spot. Dan satu lagi, dan ianya secara terbuka lah. Maksud saya bukanlah secara berselindung. Kita awal-awal lagi sebelum sampai di lokasi itu, kita boleh nampak ada signage
yang memberi amaran. Depan ada kamera, ya, ada kamera, berwaspada. Dan itu kita yakin ianya akan dapat mengurangkan ni kemalangan jalan raya, sebab bila seseorang pemandu tu dia berwaspada, maka pemanduan dia tu pun akan berhemah, ya. Dan satu lagi ianya juga akan diterima, ya, foto ataupun foto gambar yang dirakam nanti akan diterima sebagai bukti di mahkamah. Itu yang penting. Kita tak nak nanti foto gambar itu nanti dicabar, kesahihannya ataupun kesahihan dari segi perundangan. Tapi dia tak akan bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh pihak polis misalnya. Mereka juga menggunakan speed trap dengan menggunakan kamera. Speed trap tu dia tu agak berbeza, sebab apa yang diguna pakai sekarang ni pun saya rasa mungkin tak secanggih macam tu. Ya, tapi apa yang kita buat sekarang ni bukan untuk JPJ je, tapi juga untuk membantu pihak polis.